Keluarga Soder ni dia terdiri daripada Josh Soder, suami dan juga isteri dia Jenny. Pasangan ni dia ada 10 orang anak. John 22 tahun, Joe 21 tahun, Marion 19 tahun, Josh Jr 16 tahun, Maurice 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10 tahun, James 8 tahun, Betty 5 tahun dan juga Sylvia 2 tahun. Keluarga ni tinggal dekat Fayetteville, West Virginia, United States. Pada 24 Disember 1945, Marion balik daripada kerja dan bawa hadiah Christmas untuk adik-adik dia. Sebab besok tu adalah Christmas, so diorang minta izin lah dekat ibu diorang untuk tidur lewat pada malam tu. Pada jam 10 malam, Jenny minta kepada Maurice dan juga Louis untuk memasukkan lembu mereka ke dalam kandang dan kemudian bagi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Selepas Jenny ni kunci semua pintu dan tingkap dekat rumah dia, dia dukung Sylvia, dia naik ke atas rumah dan bersiap-siap untuk tidur macam biasa. Pada jam 12.30 malam, telefon rumah mereka tiba-tiba sahaja berbunyi. Jenny bangun daripada tidur, turun ke bawah dan angkat phone tu. Jenny tak kenal siapa orang yang call dia tu sebab memang dia tak cam pun suara. Dan orang yang call dia, yang bercakap dengan dia melalui telefon tu, sebut nama yang Jenny pun tak kenal. Okay, bye-bye. Dia letak balik telefon. On the way dia nak pergi ke bilik tidur dia, Jenny nampak Marion tidur dekat atas sofa dengan lampu dan tingkap rumah mereka terbuka. Okay, pada jam 1 pagi, Jenny bangun lagi. Sebab dia ada dengar satu dentuman yang kuat dan keras dekat atas atap rumah mereka. Dia tak kisah apa-apa, dia just tidur balik. Lepas pada tu, Jenny tiba-tiba bangun lagi sekali. Kali ni bila Jenny bangun, Jenny terus panik. Sebab bila dia bangun je, dia dah tengok rumah dia dipenuhi oleh asap. Jenny pun gerak suami dia, Josh, dan mereka lari keluar daripada rumah. Yang keluar daripada rumah tu, Josh, suami dia, Jenny, isteri dia, Sylvia, anak dia yang kecil tu, Marion, Josh Jr dan juga John. Josh minta pertolongan orang-orang kampung, jiran-jiran dia. Tolong call bomba lah sebab tak dapat. Bomba tak angkat call langsung pada malam tu. So Josh ni tak putus asa lah untuk selamatkan anak-anak dia yang masih lagi terperangkap dekat dalam rumah tu. So dia panjat rumah dia dan akhirnya dia dapat masuk juga ke dalam rumah tu. Tetapi gang, bila dia masuk saja dekat dalam rumah tu, dia mendapati tak ada siapa-siapa dekat dalam rumah tu. So akhirnya dia keluar balik daripada rumah tu dan rumah tu hangus dijilat api macam tu sahaja. Mereka beranggapan mungkin Maurice, Martha, Louis, Jenny dan juga Betty yang masih terperangkap dekat dalam rumah tu sempat keluar. Kebesokan harinya, bomba datang dan bomba periksa rumah yang terbakar tu. Tetapi bomba langsung tak jumpa ada kesan mayat terbakar, mayat rentung atau apa-apa sekalipun. Kesan tulang pun tak ada. Sepihan-sepihan tulang tu pun tak ada. Kebakaran dan juga kehilangan 5 anak mereka ini sangat-sangat misteri dan wujudlah teori-teori dekat dalam kes ni. Salah satu teori adalah berlakunya lita pintas yang menyebabkan kebakaran dan membakar anak-anak Soder yang terperangkap dekat dalam rumah tu. Tetapi pihak bomba sendiri claim diorang tak jumpa mayat. Dan lagi satu, agak mustahil untuk satu kebakaran yang cuma 45 minit dapat membakar habis semua tulang manusia. Ada juga teori yang menyatakan anak-anak Josh ini dicolik oleh mafia Sicilia atas balasan daripada kritikan pedas Josh pada Mussolini pada ketika itu. Teori ini dikuatkan lagi apabila FBI sendiri dia tak mahu bagi tahu langsung dekat publik detail tentang penyiasatan terhadap misteri kehilangan anak-anak Josh dan juga Jenny ni. So berlalulah masa sebegitu, sampailah beberapa tahun selepas itu, Josh ada ternampak gambar anak-anak kecil dekat dalam surat khabar New York Times. Dan salah seorang daripada anak-anak kecil itu, dia cakap mirip macam Betty. Tapi tak tahulah Betty ke tak. Selepas 20 tahun, ada sepucuk surat yang datang ke rumah keluarga Soder ni. Tapi surat ni, dia memang ditujukan khas kepada Jenny, isteri Josh. Dalam surat tu, dia ada sekeping gambar seorang lelaki dewasa. Gambar lelaki ini mirip dengan salah seorang
yang anak dia yang hilang, iaitu Louis. Selepas diorang selidik surat ni apa semua kan, diorang dapat tahu yang surat ini datang daripada Kentucky. Dan si ayah Josh ni terus lantik seorang penyiasat bersendirian untuk cari pengirim surat tu, dan diorang semua ni berharap yang pengirim surat itu adalah Louis, anak mereka tu lah. Tetapi malang dia, secara tiba-tiba penyiasat bersendirian yang diupah oleh Josh gagal dihubungi dan hilang macam tu saja. Sampai ke hari ini, untuk pengetahuan korang, misteri ni masih lagi tak terpecahkan. Gerak dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.